warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu dan juga rakan-rakan rakan-rakan guru. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan tajuk sejarah tingkatan 4 iaitu bab 6 ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Jom belajar bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah tajuk 6.2 Ancaman Komunis di negara kita. Standard pembelajaran. Cikgu mengharapkan pelajar dapat menerangkan ancaman dan keganasan komunis di negara kita. Gerakan komunis bermula di peringkat antarabangsa. Ianya telah menganjurkan 2 persidangan di Kolkata, India. Persidangan tersebut merupakan persidangan Kongres Belia Asia dan persidangan Parti Komunis India. Dalam persidangan tersebut, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialisme yang menjajah negara-negara di Asia. Satu jawatan kuasa eksekutif pusat Parti Komunis Malaya telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan sebuah kerajaan Republik Komunis di Tanah Melayu. Ekoran daripada peristiwa tersebut. Pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput. Komunis telah membunuh Arthur Walker, pengurus ladang Airfield John Ellison dan pengurus ladang Finsun dan pembantunya Ian Christian. Berikutan daripada pembunuhan tersebut, Sir Edward Gen, iaitu pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, telah mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh dan Sungai Siput serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Pelintong. Pada 17 Jun 1948, undang-undang darurat ini diperluaskan lagi meliputi negeri Perak dan Johor. Pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuat kuasa ke seluruh Tanah Melayu. Usaha membanteras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula secara rasmi apabila terbentuknya Undang-Undang Darurat. Apakah tindakan komunis yang menggugat keamanan dan kestabilan politik di Tanah Melayu? Terdapat beberapa perkara yang telah dilakukan oleh pihak komunis. Antaranya, komunis telah melumpuhkan ekonomi negara kita. Komunis merosakkan infrastruktur. Komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Dan yang keempat, komunis mengancam pasukan keselamatan negara. Kita akan kupaskan satu persatu. Perkara yang pertama ialah berkaitan dengan komunis melumpuhkan ekonomi. Sejak undang-undang darurat dikuatkuasakan, lombong biji timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Komunis telah menyerang 80,080 lombong biji timah di negeri Perak, Selangor
dan Negeri Sembilan. Komunis juga merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Gambar ini menunjukkan kegiatan komunis iaitu kediaman dan ladang getah yang dibakar dan dirosakkan oleh pihak komunis. Kedua, komunis telah merosakkan infrastruktur di negara kita dengan menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutamanya sistem pengangkutan dan perhubungan di negara kita. Kereta api yang disabotajkan oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi British di tanah Melayu. Seterusnya, komunis juga telah mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api itu. Kenderaan yang melalui jalan raya juga ditembak dan dibakar. Komunis mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya, memasang paip air, membina sistem pengairan dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Kesannya, kehidupan harian penduduk tempatan mulai terjejas. Perkara yang ketiga ialah komunis mengancam keselamatan rakyat. Komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat seperti menggugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta dan membunuh penduduk yang enggan memberi kerjasama. Sehinggalah membawa kepada pembunuhan Sir Henry Gurney. Pada 13 September 1948, Sir Henry Gurney dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu menggantikan Sir Edward Jenner. Pada 6 Oktober 1951, Sir Henry Gurney menjadi mangsa serang hendak komunis di Jalan Kuala Kubu Baru dalam perjalanannya ke Bukit Fraser. Inilah lokasi serang hendak komunis di Bukit Fraser yang membawa kepada pembunuhan tersebut. Yang keempat, komunis juga mengancam pasukan keselamatan negara. Parti Komunis Malaya (PKM) telah menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan keupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Antara berikut ialah siri komunis menyerang pasukan keselamatan, iaitu bermula dengan komunis menyerang balai polis Kampung Jeram, menyerang balai polis Kuala Krau, balai polis Gua Musang dan membakar balai polis di Jerantuk Pahang. Seterusnya, komunis juga menyerang jip tentera, menyerang balai polis di Bukit Kepong, Johor. Dan komunis juga menyerang hendak pasukan askar Melayu, menyerang balai polis Kambau di Bakota Tinggi, Johor. Komunis membunuh ketua polis Kedah, menyerang kenderaan polis dan yang terakhir komunis menyerang balai polis Chuang Seng di Pontian, Johor.
Itulah antara beberapa siri serangan yang telah dilakukan oleh pihak komunis. Secara rumusan, komunis cuba mewujudkan sebuah kerajaan republik komunis di tanah Melayu. Bagi merealisasikan matlamat mereka, pelbagai tindakan telah dilakukan yang bertujuan untuk mengancam keamanan negara. Tindakan komunis ini menyebabkan rakyat dan kerajaan bekerjasama dalam membanteras ancaman komunis. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan soalan latihan pengukuhan agar dapat pelajar mengulang kaji tajuk 6.2. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.